Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan membincangkan tajuk darah manusia. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan Sains KSSM tingkatan 3. Standard pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir video ini, pelajar boleh mencerminkan komponen dan kandungan darah manusia. Yang kedua, pelajar boleh mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak sepadan. Dan yang akhir sekali, pelajar boleh berkomunikasi tentang kepentingan menerima darah dalam konteks kehidupan harian. Mula sekali kita tengok darah manusia. Darah manusia merupakan sejenis campuran kerana ianya boleh dipisahkan. Dan kaedah pemisahan darah ini kita panggil sebagai kaedah pengemparan. Sebenarnya darah manusia terdiri daripada 4 komponen, iaitu komponen terbesar yang pertama adalah plasma, merupakan cecair yang berwarna kuning. Seterusnya adalah sel darah putih dan juga platelet. So, campuran kedua-duanya menghasilkan lebih kurang 1% sahaja terdiri daripada cecair tanpa warna. Dan akhir sekali adalah sel darah merah. Kandungannya adalah sebanyak 45%. So, kita tengok satu-satu komponen darah dan fungsinya. So, kita tengok komponen yang pertama, komponen yang terbesar adalah komponen yang kita panggil sebagai plasma. Plasma merupakan cecair yang terdiri daripada 90% air dan 10% bahan terlarut. So, fungsi plasma adalah mengangkut ke semua bahan terlarut yang ada dalam badan kecuali oksigen. Sebab kita dah pernah belajar sebelum ni, dalam bab sebelum ni, bahawa oksigen diangkut oleh sel darah merah. So, selain daripada oksigen, tak kisahlah apalah, karbon dioksida, nutrien daripada makanan yang kita dapat, ubat-ubatan yang kita makan, dadah, hormon dan sebagainya, semuanya diangkut oleh plasma untuk pengangkutan masuk dan juga pengangkutan keluar daripada badan. Komponen seterusnya yang kedua terbesar yang sebanyak 45% adalah sel darah merah. So, sel darah merah ni fungsi dia satu saja, iaitu mengangkut oksigen ke seluruh badan. Komponen yang ketiga adalah platelet. So, platelet ni merupakan berfungsi untuk proses pembekuan darah. So, kamu perasan tak bila macam kamu luka kan? Bila kamu luka, mula-mula yang akan keluar darah merah kan? Lepas tu bila lama-lama dia akan keluar cecair jernih tu kan? Itulah yang kita panggil sebagai platelet. So, platelet tu penting untuk pembekuan darah. Sebab itu kita kalau berdarah, kita jangan basuh tau. Bila kita basuh, nanti platelet tu akan hilang. Jadi, sampai bila-bila lah darah kamu tak akan berhenti. Okay? Dan akhir sekali adalah sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh organisma ataupun menghapuskan patogen yang masuk ke dalam badan kita. Ia bertindak macam sebagai sistem pertahanan badan. Okey. Sebelum ni cikgu dah ajar kamu kan, cikgu katakan bahawa darah ni, selalu darah kita ni macam highway kan. So, kat dalam highway penuh dengan kenderaan. So, cikgu suka umpamakan semua komponen darah ini sebagai kenderaan. Okey. So, plasma ni, cikgu panggil dia sebagai bas. Kenapa cikgu panggil dia sebagai bas? Sebab bas boleh angkut semua sekali. Apa saja pun bas boleh angkut kan. Bas boleh angkut manusia. Bas boleh angkut periuk rendang. Macam-macam lah. Bas boleh angkut. Dia besar dan boleh mengangkut macam-macam barang. Ataupun kita panggil lori lah. Lori pun best juga. So, plasma ni macam bas ataupun lori lah. Dia boleh mengangkut macam-macam dengan banyaknya. Okey. Sel darah merah ni pula kita panggil sebagai taksi. Ataupun Grab. Sebab fungsi dia cuma bawa penumpang. Dan penumpang kita adalah oksigen. Okey. Platelet ni umpamanya macam ambulans. So, ambulans ni dia akan ada bila ada kemalangan. So, samalah juga macam platelet.
Kalau ada darah ada salur darah yang pecah ataupun ada luka, maka platelet akan menuju ke tempat tersebut. So, kita panggil sebagai ambulans. Dan akhir sekali sel darah putih. Sel darah putih ni kita cikgu panggil sebagai kereta polis. Kenapa? Macam kerja penjahat lah. So kalau ada penjahat je polis kejar, ada penjahat je polis kejar. Kamu boleh cari dekat YouTube bagaimana sel darah putih mengejar patogen yang masuk di dalam dalam salur darah kita. Dia akan kejar dan akan musnahkan dia menerusi proses fagositosis. Ini semua kamu dah belajar semasa tingkatan 2. So ini merupakan komponen darah di bawah mikroskop. So kalau kamu nampak yang warna putih-putih ni, ini adalah sel darah merah. Yang warna warna ungu ni, yang ni ada macam-macam bentuk dan jenis ni. Ini merupakan sel darah putih. Sel darah putih memang ada banyak jenis lah. Ada macam-macam lah. Neutrosit, limfosit lah, macam-macam. Okay, ini merupakan gambar rajah saja, bukan gambar sebenar sel darah merah. So dia berbentuk cakra dwi cekung, ada lekuk. Dia tak lubang, dia lekuk sedikit dekat bahagian tengah. Okay, ini merupakan gambaran mikroskop sel darah. So yang ini merupakan sel darah merah, ada sedikit lekuk kan. So yang dua ni adalah sel darah putih. Sel darah putih ni dia ada fungsi-fungsi tertentu lah. Ada sel darah putih yang dia akan serang macam bakteria yang menyebabkan demam dan mungkin ada satu yang menyebabkan virus yang menyebabkan sema, macam itulah. Dia ada fungsi yang berbeza. Yang ini merupakan darah di bawah mikroskop. So yang kamu nampak yang macam keping-keping ni, yang ada macam berlubang kat tengah ni, padahal dia bukan lubang, itu merupakan sel darah merah. So yang ada purple-purple ni sel darah putih. Yang kecil-kecil tu adalah platelet. So platelet nama lain dia adalah trombosit, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai trombosit. Seterusnya kita tengok kumpulan darah. So kumpulan darah manusia ni ada 4 kumpulan, iaitu kumpulan darah A, darah B, AB dan juga O. So pengkelasan A, B, AB dan juga O ini adalah berdasarkan yang pertama jenis antigen yang terdapat di atas permukaan sel darah merah dan juga jenis antibodi yang terdapat dalam plasma darah. Okay. Kita tengok jenis darah, jenis antigen dan juga jenis antibodi. So darah A mengandungi antigen A dan antibodi B. Okay. So anti-B ni, antibodi B maksudnya kalau dia jumpa B, dia akan lawan. So bila dia berlawan, dia akan jadi bergumpal darah. Okay. So darah jenis B pula mengandungi antigen B dan antibodi A. Darah jenis AB pula mengandungi kedua-dua antigen A dan juga B, manakala dia tiada antibodi di dalam plasma darah dia. Dan last sekali adalah O, di mana O tiada antigen tetapi dia mempunyai antibodi, kedua-dua antibodi A dan juga antibodi B dalam plasma darah. Kumpulan darah ini penting untuk proses transfusi darah. Proses transfusi darah ni maksudnya proses pemindahan darah. Ini kerana antibodi akan menyerang antigen yang sepadan. Contohnya antibodi A akan menyerang antigen A. Okey, antibodi B akan menyerang antigen B. So apabila berlaku serangan terhadap antigen, penggumpalan darah akan berlaku. So bila penggumpalan darah berlaku, darah tidak boleh mengalir, oksigen tidak dapat diangkut ke seluruh badan, maka keadaan ini boleh menyebabkan kematian. Seterusnya kita tengok proses pendermaan darah. Pendermaan darah adalah bergantung kepada kebolehan untuk penerima darah menerima darah. Ini bergantung kepada kehadiran antibodi dalam plasma pada darah. Okey. So kita tengok padanan kumpulan darah penderma dan penerima. So darah O merupakan penderma universal. Penderma universal ni maksudnya dia boleh derma pada semua jenis darah. Sebab itu darah O ni merupakan orang yang paling dialu-alukan untuk menderma darah. Sebab darah dia boleh digunakan untuk semua orang. Tak kisahlah orang itu berdarah A, berdarah B ataupun berdarah AB. So sebab itu kita panggil darah O ni penderma universal. Cikgu suka panggil darah O ni, kita panggil dia sebagai pemurah.
Pemurah. Kenapa kita panggil pemurah? Pasal dia boleh derma dekat semua orang. Manakala darah AB merupakan penerima universal. Maksudnya dia boleh terima daripada mana-mana darah. Maksudnya darah O boleh derma pada AB, darah B boleh derma AB, darah A boleh derma AB dan darah AB sendiri boleh derma pada AB. Tapi masalahnya adalah AB dia tidak boleh derma kepada sesiapa kecuali AB sahaja. So sebab itu cikgu suka panggil darah AB ni merupakan insan yang kedekut. Okey. So dekat dalam dunia ni sebenarnya ramai orang berdarah O berbanding berdarah AB. Tuhan jadikan tu memang adil lah. So lebih ramai orang untuk membantu golongan yang sedikit. So kita boleh tengok kat sini daripada segi keserasian darah. Okay, so orang yang berdarah A, dia boleh derma kepada orang yang berdarah A dan juga boleh derma kepada orang yang berdarah AB. Okay, so dia tak derma pada orang berdarah B. Kalau dia derma pada orang berdarah B, dia akan bergumpal. Begitu juga kalau dia derma kepada O, dia akan bergumpal. So B dia boleh derma kepada B dan AB. Okay, manakala AB dia tak boleh derma kepada siapa-siapa kecuali kepada diri dia sendiri saja AB, dan O boleh derma kepada semua. Tetapi kesianlah O kalau kita tengok O cuma boleh terima daripada O sahaja. Dia tak boleh terima daripada sekumpulan darah lain. Kesian. Dia pemurah tapi kesian dia. Kalau dia cedera, tak ada siapa yang boleh tolong dia kecuali orang yang berdarah sama dengan dia. Tapi sebagaimana yang cikgu cakap tadi, kebanyakan manusia berdarah O. Ramai lah, bukan kebanyakan. Ramai berdarah O berbanding darah A, B dan juga AB. AB ni yang paling sikit, tak ramai. Sebab cikgu teringat sepanjang cikgu mengajar, kalau cikgu buat ujian darah, cikgu pernah jumpa ada seorang sahaja pelajar yang berdarah AB. Darah lain A, B, O ni senang jumpa. Tapi AB ni memang susah nak jumpa. Sebab itu AB ni kalau dia mengalami kecederaan, jadi dia boleh terima daripada mana-mana kumpulan darah. Sebab golongan dia ni terlalu sedikit. Okay, seterusnya kita tengok penerimaan darah. Pengendalian darah yang didermakan. So, darah diambil daripada vena di tangan. Kalau kita tengok proses penerimaan darah yang selalu dijalankan di hospital, di pusat darah manusia, tabung darah Malaysia dan sebagainya, dia akan ambil dekat tangan tu kan, dia ambil dekat di bahagian vena. So, dia akan dikumpulkan di dalam beg yang disteril yang mengandungi natrium citrat untuk mencegah pembekuan darah. Sebab darah ni kalau terdedak kepada udara dia memang automatik akan jadi beku. Jadi kita kena tambahkan natrium citrat supaya darah tu tak membeku. Dan darah tersebut mesti ada disimpan di dalam peti sejuk. Okay? So kalau kamu yang dah berusia 18 tahun ke atas, kamu bolehlah digalakkan untuk menderma darah. Menderma darah ni bagus bagus. Boleh membantu orang. Selain daripada tu dia menggalakkan badan kita menghasilkan sel darah yang baru. Okay? Jangan risau, dia tak ambil banyak. Dia ambil dalam lebih kurang 100 ml saja tak silap cikgu. Dia bergantung kepada kamu punya badan lah. Tapi syarat menerima darah ni ada banyak jugalah. Kita mestilah orang yang mempunyai berat yang melebihi. Kalau perempuan tak silap cikgu lebih 45 kg. Lelaki lebih daripada 50 kg. Kalau bawah daripada tu tak boleh derma. Okay, kalau perempuan ni, kalau lelaki senang dia derma. Dia tengok tak ada penyakit berjangkit macam kamu tak ada HIV, kamu tak ada penyakit hepatitis ke kan. Jadi kamu boleh derma. Perempuan ni leceh sikit. Kalau perempuan, kalau dia period dia tak boleh derma. Kalau dia mengandung tak boleh derma. Kalau dia menyusukan anak tak boleh derma. Kalau dia seminggu sebelum period pun tak boleh derma. Seminggu selepas period pun dia tak boleh derma. Dia ada kat cerewet lah. So lelaki lah paling digalakkan untuk menderma darah. Sebab lagi pun budak perempuan ni kan memang tiap-tiap bulan derma darah kan. Yelah, perempuan kan keluar period. Lelaki tak period kan. Jadi buat apa kamu simpan lagi sel-sel darah kamu yang banyak kat dalam badan tu. Baiklah kamu dermakan kepada orang yang memerlukan. Nanti badan kamu, jangan risau, kamu tak akan kekurangan sel darah merah. Sebab automatically badan kamu akan menjana sel darah merah yang baru. So, kepentingan penerimaan darah adalah yang pertama, darah sangat diperlukan semasa pembedahan. Sebab semasa pembedahan, darah akan banyak hilang. Jadi, kita perlukan bantuan darah lah. Yang kedua adalah menyelamatkan nyawa mangsa kemalangan. Dan seterusnya merawat penyakit seperti leukemia, hemofilia dan lain-lain. Leukemia ni penyakit di mana sel darah merah, sel darah putih menyerang sel darah merah. So, dia makan sel darah merah. Senang cakap macam itulah.
Ni ada macam masalah keimunan sikit. Terlalu kuat. Sel darah putih dia terlalu kuat sampai dia tengok sel darah merah tu pun macam musuh. Jadi dia pun makan dia. So hemofilia adalah penyakit pendarahan berlebihan. Orang-orang yang selalu kena penyakit hemofilia ni penyakit keturunan. Dia ada masalah daripada segi kandungan platelet, di mana platelet dia sangat sedikit. So dia kalau berdarah tu susah nak baik. Lepas tu kalau dia macam terjatuh sikit dia senang berdarah. Macam itulah. Okey, itu saja untuk kandungan pada minggu ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.